Benda tu tak susah mana sebenarnya. Sebab ada seorang orang dia tak nak percaya langsung bahawa ada jin, syaitan dan iblis ni kan. Dia percaya apa yang dia nampak saja. Padahal untuk meletakkan diri mempercayai benda-benda ni pun tak adalah sepayah mana. Angin tak nampak tapi boleh rasa. Sedangkan Nabi kita sendiri pun, Rasulullah SAW sendiri diganggu oleh ifrit. Apatah lagi kita ni. Kewujudan itu ada, cuma kita perlu tahu. We had sit down together, plan untuk buat satu filem. Title was Garang. Belum Garang tu ada babak seram. Tak nak buat-buat. So kita nak dengar cerita-cerita betul daripada orang ramai. Saya ditugaskan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang tempat-tempat yang material yang kita stumble upon ni. Kita panggil interview. Dalam ramai-ramai itu bolehkan ada 2 orang yang bercerita tentang satu bangunan yang sama. Satu cerita yang boleh dianggap tak sudah. Orang tu hilang, tak boleh dikesan, tak boleh dijejak dan reason dia pun kita tak tahu kenapa. Satu malam tu saya dapat call daripada kawan saya. Dia tak sedap hati. Macam ada something yang tengah nak kacau dia. Kebetulan saya tahu kawan saya ni ada kamera. Saya cuba suruh dia rakam. Dan yang last saya dengar bunyi dia menjerit je. Tak tahu senyap macam tu. Dan bila saya pergi kat tempat tu, pintu tu berkunci kan. Saya nampak kereta dia ada. Guard pun masa tu tak tahu kat mana apa semua. So, esok saya nak pergi balik. Pagi-pagi sebelum orang masuk kerja, saya pergi kat sana. Saya cakap dekat Pak Guard tu yang kawan saya tinggal barak. Bila masuk kat pejabat tu, dia tak ada. Yang ada, dia punya kamera dengan handset. Selain daripada newspaper cutting, selain daripada police report, bangunan itu sendiri dan footage itu sendiri ada.
Kalau ikutkan cerita orang lama kat office tu, memang bangunan tu orang tak biasa nak stay sampai malam. Orang-orang kat office tu macam tak nak cerita pasal benda ni. Orang kat sana payah sikit lah bang. Dia tak nak bagi kerja sama sangat lah. Kalau wartawan pergi sana pun dia orang tak dapat tahu banyak lah. Ketika kat surat khabar ke apa semua, saya tak rasa orang kat situ nak bercerita dengan betul. Kalau dia orang cerita pun just cerita surface je lah. Saya rasa sekarang tak sesuai kot nak jumpa keluarga dia. Kita duduklah cerita dia orang ni cerita betul ke tidak. Tapi dua orang yang berbeza. Jadi bila kita cek balik dia orang ni kenal ke tidak ke semua, memang tak kenal. Kesahihan tu dapat kita detect dengan perbandingan cerita yang saya pernah lalui sebelum ni. Jadi bila kita dah share thoughts, saya, Hussein dengan K semua. Dan itu juga one of the reasons kenapa kita orang kata this is a go. Kita tengok lagi, kita jadi tertimbullah satu idea ni untuk kita kaji lebih lagi tentang kejadian tersebut. Daripada situ, the producers duduk balik dan bincang sama ada kita nak meneruskan dalam garang ni atau kita nak berkongsi apa yang kita jumpa ni. Itulah punca segala-galanya ni bermula. This is bukan a story yang kau stumble upon all the time. Kita tengah shoot, kita jumpa along the research, kita jumpa Aku takut lah apa. Kau takut apa? Apa kau takut? Pada waktu tu saya memang tak berapa gemar lah. Pasal kita research on something else, lepas tu kita nak move on to something else. One, from rationally, if you guys are okay with that sort of movement, kita bukan basically kita tak stop garang kan, garang still move on kan. Yang kita shoot ni bukan kita nak buat behind the scenes dulu, kita extract benda ni pergi ke sini. Bagi kita orang benda tu bukanlah benda yang memang dalam kita orang punya pipeline, tapi since dia orang punya information yang dia orang dapat along the way kita punya proses, kita buat research on newspapers, kita buat research report polis. So kita cari yang mana yang memang kena-mengena dengan each other, referring to the same place. Masuk Perpustakaan Negara Malaysia, pergi few other places. Bukan sehari dua, besok lusa kita dah dapat. Tak ada. We had to go through banyak proses. bincang-bincang, and then kita orang decided untuk okay lah kita proceed untuk filem bangunan ni. Kita sepakat untuk berkongsi tentang pengalaman yang kita dapat ni. So korang trip benda ni kau nampak macam mana? It's kalau tak go maknanya kita tak tahulah apa kita ni. So macam mana? Kita go lah. Bagi aku, ini kira baru. So kalau kita pergi tangkap, dapat, so benda ni confirm jadi. Waktu kita nak mulakan tu, pada saya secara peribadinya dia memang 50-50. Basically nak lah go. Aku usulkan ni. Bagi aku, okay, aku ada jawapan personal aku. Tetapi aku tak nak letak dulu. Aku letak campak benda atas meja, bincang. Tapi kalau kau beli, aku beli je. Okey je. Okey je. Kita treat dia macam dokumentari, dokufilm. Kita boleh develop dan kita belum lagi develop. So maknanya mungkin kita tak tahu ke mana cambah lagi. Ya. But ini adalah antara intipati dia. Bukanlah nak cakap takut kan, tapi Jangan personal dulu. jangan personal. Tak ada kata Kalau putus. kau ada niat nak buat dulu. Kalau betul nak buat, kita kena cari jalan. It's not something yang macam aku cakap tadi, main lalu. Dia sebab dia datang macam ni, dua cerita. Dan satu cerita kita okey tak apa. Okay. Masuk cerita nombor 2. Ini dua kali sama ni, nak bagi tahu apa ni? Benda macam tu lah maknanya kan. Kita cerita sekali saja. Maknanya okey, ni cerita dulu. Mana on the so kan? Kau yang dalam depan ni. Dah lah, cerita selesai apa Zah? Boleh je lah. Kita yang bikin. So jadi kita cakap, kita je rasa macam ni. Maknanya kita kena bagi orang rasa macam ni juga. Hari sekarang, where do we start? Macam mana? Salah orang tahu. Salah office. Aku rasa to be safe, pada kita plan betul. So kita orang decide teruskan this particular project pun kita orang tahu kita kena ada satu macam specialist, orang yang expert dalam bidang ni. Kita kena ada expert orang. Tahu ada sound member. Yusran. Yang buat saya okey pasal kita ada seorang kawan yang mempunyai kebolehan. Nama dia Yusran. Tiba-tiba kalau orang nak ajak, production nak ajak, kalau tak ada Yusran, kita pun 50-50 lah kan. Tengok juga lah. Dia ada kelebihan in certain areas, especially yang kita ada kena-mengena dengan kita nak buat ni lah, all the paranormal punya activities. Yusran ni aku rasa kita boleh bawa dia masuk. Kita tak nampak, tak tahu apa dia punya, ada undang-undang ke nak berkomunikasi dengan dia orang ni apa semua kan. Aku bukan tak boleh, aku pun dulu ada sebab kecimpung benda ni. Tapi Yusran tu kira backup lah, okey dia baik. Yusran backup. Sen yang call basically, kalau boleh kami nak ajak dia bersama kami meneman dan mengetuai
dari sudut keselamatan spiritual dan sebagainya untuk memastikan keberjayaan penggambaran bangunan. Dia umur 12 tahun macam tu. Dia mimpi rambut dia jadi putih. Bukan rambut dia jadi, bukan the whole thing lah. Dia ada a part of his hair. Bangun-bangun tidur pun dah putih pun. Bila saya call tak angkat, dah putus harapan lah. Tak apalah ni, tunggu siang lah. Dia telefon balik. Ada. Yusran. Weh, tunjuk kamera tu. Weh, angkat tu. Angkat cepat. Aduh. Apa LP? Jawab tadi. Kita dah confirm ke tempat belum lagi kan? Tak tahu exactly yang Tak ada. location yang Maknanya diorang cerita ni. Kalau betul jadi, kita kena call lah balik budak ni. Kita kena plan lah. Call balik, tanya dia betul-betul exact place kat mana. Kita ada sign NDA, non-disclosure agreement, di mana kita tidak dibenarkan untuk disclose di mana kawasan bangunan tersebut dan siapa owner apa semua tu, biasalah. Our main concern is also to protect the identity jugalah. They won't be, mereka tak akan dikejar ataupun dicari oleh pihak-pihak lain lah. Kita tengok macam mana cukup interesting tak? Kalau betul cerita dia. Ni sejauh mana benda tu dah pergi? Kita ada buat kita punya own checking untuk kita pastikan berbaloi ke tidak. Kita nak pergi dan lebih dalam untuk sampai nak jadikan sebuah filem. So kalau betul dalam cerita ni, benda ni KX-Files sampai sekarang tak jumpa. Ya. Ini momen. Memang kerja gila lah ni. Tukar. Alright, tu lah. Raga sila pula minta tadi. At the end of the day, overall kita bersetuju lah untuk kupas benda ni. Kita pun rasa benda ni patut dibagi tahu kepada public lah. Dengan Ayu, kita dah kawan lebih daripada 10 tahun. Hujung minggu kita orang ramai selalu lepak. Tapi kali ni Ayu cakap dia lambat sikit. Dia kata kena pergi ambil barang ke. Sebab pokok pangkalnya si Ayu teman Man. Tak ada risau sebab Man tahu jalan-jalan dekat area KL, PJ, semua dia tahulah sebab dia dispatch kan. Ayu ada mesej Maya. Dia cakap jalan dia scary gila nak pergi bangunan tu. Kanan kiri semua penuh dengan semak samun. Belakang tu macam ada bukit. Bila tanya kat mana, si Ayu tak tahu. Tiba-tiba lagi satu mesej. Dia kata Man kacau. Kacau kata-kata dengan dia kata. Yang Maya perasan dah miss call. Maya cubalah call balik. Bila call balik, Ayu jerit-jerit. Ayu minta tolong. Berdentam-dentum. Maya tak tahu bunyi. Mungkin pintu, mungkin benda berat lah. Boleh jumpa Ayu seorang. Dia sekarang dekat hospital tengah treatment. Doktor semua cakap dia gila. Tunang kawan Maya tu, kita orang tak tahu dia pergi mana. Dua-dua family salahkan satu sama lain. Bila cerita betul pun kita orang tak dapat nak korek daripada Ayu sebab macam Maya cakap, Ayu dah jadi macam tak betul. Tak adalah kalau abang semua, ya abang kata banyak sangat orang cerita, jual cerita. Abang tak percaya, abang pergi cari balik. Benda ni ada keluar dalam newspaper.
Bila dah tengok CCTV tu, dia macam tu lah, senyap ni. Apa yang kita dapatkan hanyalah sebahagian, bukan the whole duration of the CCTV. Tak apa, it's okay. Gila apa yang ada. Apa yang ada tu kita pakai. Tak tahu nak cakap real tak real, tapi berlaku lah benda tu kat dalam video tu kan. Uish. Lelaki yang bersama dengan dia tu kena kacau gak. Hilang tu agak susah sikit lah nak kata hilang. Okey, kalau kita dapat footage daripada member atas member, ni kita boleh fikir macam-macam lah. Tapi ni kita dapat Dia naik dan dia keluar balik tu, ambil rakaman yang kat bawah tu memang dia tak muncul lah. tengok balik kan. Tengok lagi sampai memang tak boleh jawab lah. Yelah, kalau fikir-fikir pun takkan ada orang edit. Maknanya barang-barang CCTV. Yang kemana dia pergi tu mungkin dia pengsan kat tangga tu ke. Bila dua orang borak pasal cerita yang sama, ini diorang ni tipu ke apa? So kita tanya lebih. Kenapa you nak kongsi cerita ni? You think cerita ni menarik? Atau because kita nak filmkan benda ni. Kita nak filmkan cerita ni kalau betul. Sekarang abang semua ingat Maya datang untuk duit ke apa? No, I'm asking you, okay. No, Maya datang hari ni sebab Maya nak tolong kawan Maya. Maya dari tadi cakap Ayu dah jadi tak betul. Kau main bersin? Gagak. Dia orang buat apa rasa ada orang bagi makan ke apa? Tahu? Sin! Kash! Ini. Depan. Aku nampak tadi kat belakang. Betul tak datang? Tuh. Oh, okey. Kau boleh tembak, Akash? Asal? Dia nampak Nampak, Bai. Ini dia nampak ni. Kau tak boleh zoom lagi kat muka siapa ni, perempuan ni, kawan dia ni. Dia datang ah. Okey. Ya, ni selepas kejadian itu traumatized, terus dimasukkan dalam salah satu fasiliti di ibu kota lah, di tanah air tu. Kalau ikutkan pada dia punya kronologi ataupun cara dia orang bercerita, tak lari. Maknanya ada kebenaran dia. Not to say I buy that story, but I believe it's real. Footage yang kita tengok tu straight keluar daripada CCTV punya server tu. Kau cerita tak dengan Pak Gad tu? Apa jadi kat kau nak? Saya cuba cerita tapi dia macam faham tak faham saya cerita sebab dia bukan orang sini. Benda ni jadi kes polis, so saya terpaksa bagi kamera tu dekat polis lah. Saya sempat kopi. Tak tahulah kan, tapi nampak macam CP-CP je lah dia punya tu. Tak tahulah kot ada kamera tu punya ada efek ke apa, tapi saya nampak macam kalau tengok video dekat YouTube, anyone could do anything to the footage kan. But this straight keluar daripada server CCTV tu, live.
bertemu dengan situasi macam ni, rasa macam ini sebenarnya dah seperti dah dihalakan perjalanan tu untuk buat projek ni dulu. Tak biasa pula tu. Nak aku ni break ni lah. Sekejap je rumah Yusran je, Kau simpan kat bawah. Masuk belakang ni. Ada Yusran jauh ke? Dekat je, dia dekat Bukit Damansara. Damansara Heights. Yusran ni dekat tukar tayar. Tak apa. Kau pergi borak. Banyak kau tahu macam daun-daun tradisional ni kan. Kalau kau nak cerita bagus suasa Ini buat nona ni. Bukan? Hidung dengan bedu. Mengkudu. Mengkudu dengan nona pun tak nak. Sama dengan je. Yang tu kau kenal tu. Dia jangan monyet. Jangan monyet. Dia buat cili pun ada. Buka tayar ni boleh nak masuk balik. Ini masuk dalam. Tak, kau nak kau settle dulu ke? Kau settle dulu lah. Tak apa, kita orang tahu dulu je. Kau settle dulu. Oh, ya ke tak? Sampai dia dah kat luar tayar dah pancit lah. Yusran kira kenalan lama lah. Part-time askar dengan part-time buat paranormal activity ni lah. Kau nakkan bantuan ke? Dia memang dia telefon dia nak datang. Kebetulan tadi memang tayar pancit kan. Berpelau dia semua. Selalu dengan Yusran ni memang kadang-kadang benda-benda magic ni selalu berlaku. Sebelum ni pernah accident. Kita kesalahan ni benda. Jom. Dia tengok. Kita pergi jumpa dengan dia, kita bincang dulu lah. Kau ajak ke? Nak minta budi baik kau lah. Dengan kelebihan yang kau ada, pengalaman yang kau ada tu, kita pergi bangunan. Kita shoot. Maknanya kita tengok apa dia. Kau faham tak? Kita nak kira macam grab opportunity je. Kita dah ada dua cerita sama ni. Why not? Kita pergi. Maknanya kalau kita orang pergi, agak mandi lah. Memang tak. Kita pergi, tuan bajet bila. So aku kena susun jadual tu juga. Kita pergi malam ni pasal Yusran tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi siang. So kita pergi malam. Tu lah, dia dah beritahu sikit sebanyak lah plan projek filem ni. Dia nak tanya lah, macam kalau kita nak pergi ni ada apa, maknanya ada langkah-langkah dia ke, ataupun terus ke nak kena bawa ulut ke, buah limau ke. Ulut aku makan tu. Ulut makan dah. Okey. Kita pergi salam, dia cakap jumpa masuk minum. Relax, berat. Okey lah tu. Kan? Oh, okey. Macam pergi rumah orang ke konsep dia. Okey. Kerja ni tak kena balik periuk. Tanya pada dia tu, dia rendah diri je. Tak adalah ngangkat-ngangkat sangat. Dia percaya benda ni semua atas izin dan ikhtiar kita sendiri. Allah Ta'ala bagi, kan tak semua orang sama. Jadi dia ada bahagian dia yang tu dan saya percaya bahagian tu. Mana datangnya, saya tak tahu. Selepas sekolah je, saya terus tekad memilih salah satu persilatan dan tamatkan. Dan selepas itulah dia punya seorang yang saya tak kenal tapi tahu sebalik kerja je dia tunggu kat rumah, minta tolong. Jadi kita pun macam kita tak ada kepenayaan, kita suruh dia rujuk imam masjid ke apa kan. Tapi dia cakap ada orang suruh cari Yusran. Jadi mula-mula memang agak blur. Apa saya nak buat? Apa pun kepandaian saya mula-mula. Jadi kita ikhtiar je lah. Macam kau sendiri-sendiri tak ada hal ke, kau ada orang ke apa? Kalau nak tengok dulu aku pergi seorang tak apa. Okey. Kau enggak lah kalau kau rasa je nak pergi sekali, pergi sekali. Bawa je lah. Kepercayaan yang saya ada pada kebolehan setiap kawan-kawan saya. Jadi saya bersedia untuk bersama dalam projek doko filem ni. Terima kasih bro. tak serius. Pasal ni benda ni kita kena kerjasama je tak? Kita orangnya tak jadi, memang tak pergi je. Benda ni bukan main-main, tak mudah. Risiko dia tinggi. Kau akan bagi tahu kau bila kita nak next meeting lah. Time tu kau datang, kita pulang. Cantik lah. Bagi kau tengok. Kita berbual lah. Aku nak set. So aku banyak training. Malam pun aku banyak training lah. Okey, aku balik ni, aku bagi tahu. Apa ya?
Itu memang jadi pengenalan orang. Siapa yang kenal saya pada lama dulu memang tahu. Putih tu naik dalam umur 12. Tak tahu dia ada kena-mengena ke apa ke. Walau-walau just ambil tak kisah je. The next day yang kita pergi tu dengan dia sekali, dengan kita punya koordinator tu, malam tu kita pergi. Saya ditugaskan untuk bawa van malam tu, 9 orang. Kau pegang kamera, kau tak ada goyang kan? Tak ada lah, bukanlah tu. Cuma aku lega sikit lah. ada benda yang aku concentrate. Nak cakap pasal hiburan ni, macam-macam cara nak berhibur. Tapi kalau personally saya tak terhibur lah dengan benda-benda yang kalau orang putih panggil supernatural, orang Melayu kita, dunia Melayu kita akan panggil dunia gaib ataupun dunia bunian. Bahagian aku pun tak berapa nak menarik sangat kan. Kan tengah kau duduk seorang-seorang kan. Kau rasa kau dengar je. Tak nak cakap. Kau tak best sebab kau tak boleh share. Malam tu kita orang pakat ramai-ramai, bawa lah sound department, 2 kamera, 1 Sin pegang, 1 lagi Din pegang. Pergi ambil Yusran dulu. Kau dah kau Isran dah? Apa dia? Isran dah kau lah? Dah. Settle. Bawa kamera. Oh, Shosh. Tu, Nosh. Salam. Oh, buka je hidung. Jelmaan makhluk jin ni, syaitan ni, dia boleh menyerupai manusia, binatang yang pelik, makhluk yang pelik. Cuma dia tak boleh jadi perfect. Maksudnya dia tak boleh jadi perfect macam kita. Muaz, saya kawan baik dengan Yusran. Kenal lah dengan Yusran ni. Dia memang apa je tak boleh, semua pun dia boleh kan. Tak pernah pun cakap tak boleh. Dengan benda-benda yang macam ni, dia lagi kental je jiwa dia. Dah malam pun nak sampai. Orang nak tidur pun nak sampai. Datang dah siang ni kali, Osh. Osh. Kau apa dia? Alright, Kasha, salam. Kan kau nak belakang ni? Okay. Masuk lah. Hai, jom. Experience shoot benda hantu sebelum ni memang tak ada. Memang aku penakut. Tak cari lah benda macam ni. Kita ni semua gelak-gelak dulu. Psycho macam ni. Baik. Boleh ke buat gurau macam tu, Jan? Nak pergi mandi. Kat sini boleh ke? That made me a believer, percaya yang dalam surah An-Naml tu tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku kan, which is Allah Ta'ala. Mana tadi siapa yang dah beli tadi dekat petrol pump ni beli bateri untuk flashlight? Oh, okey. Tak. Biar jat. Aircon tu kau boleh lowkan sikit tak? Parah lah. Sejuk ke? Kemudian kita orang pergi ke lokasi yang Osh bawa lah. Sin, apa-apa hal, kalau kau nak gambar tak clear ke apa, kena just let me know. So, kita just buat apa yang kita boleh dulu. Bang, ni macam ni. Kau kena connectkan dulu. Kau kena connectkan dengan... kau kena pergi kat setting. Nampak ada setting yang icon kat situ atas. There is 3 version and about it. Kau patah balik lah. Osh, betul jalan ni ya? Kita mencari tu ada sedikit sukar kita nak cari jalan tu balik. Kita dah nampak construction site tu. Oh, apa ni kawasan construction ni? Kau sure ke sini ni apa construction site, bye? Jalan dia macam keliru sikit lah. Kita sentiasa terlepas tanda jalan. Tempat tu pun kita orang sendiri sampai berpusing. Make sure betul lah. Main redah je kita. Jap. Aku tak dapat banyak ni, tak dapat apa. Sebelum kita nak turun ke bawah, kita berhenti kejap. Maknanya kita nak make sure kita semua ready. Kamera ready. Sen masa tu pun dia punya final test of the camera supaya lebih sempurna berbanding dengan penangkapan kita sepanjang jalan tadi. Wow. Sen. Tu. Mana? Ni. Ini apa ni? Signboard. Nampak satu signboard. Pergi capture signboard tu. Terang-terang dia dah bagi kat situ. Dia nampak ada signage. Cabut letak sini. Oh, signboard cabut. Tak bawah ada. Macam yang dah cabut. Ya. Sandar. Jadi kita nampak dia punya simen-simen yang pecah yang sepatutnya yang mengukuhkan signage tu. Asal dia? Asal dia tak tahulah somewhere kat belah-belah situ ke kan. Ataupun tepi jalan ni betul ke. Sedangkan sebelum ni siang kita pergi, kita tak notice pun ada. Kejap. Kau lagi mana? Sekejap. Kau nak keluar? Awal-awal lagi, belum sampai lagi dah bagi dah. Tak nampak ni. Pergi tu. Benda.
Kau tutup lamp apa? Dia tak buka tu. Itu terjadi sendirilah. Tiba-tiba bunyi, kereta tengah start ni. Tolong. Jangan buat kakak, boy. Tak ada, dia tak usik apa-apa. Boleh tak bang? Kita try terus dulu tengok kan. Ada kemungkinan kat bawah ni ke? Tak. Sekejap. Aku tukar kamera Gelap. Gelap. Tak boleh, aku kena banyak lampu. Kamera ni raw. Dia capture raw. Kemudian bila saya notice lagi, kamera tak dapat nak capture, gelap sangat. So, saya minta Aidin tukar kamera. Aidin. KMC. Kalau tak betul kan, kita U-turn balik lah. Sebab agak ramai satu van. Kita jalan juga lah. Yang tak ada. Tak perasan lah. Tu. Sebelum nak sampai bawah tu, saya dah perasan. Saya check balik footage. Rupanya masa kejadian tu, kamera saya tak rekod. Saya dah tekan rekod. Saya dah ambil gambar signboard tu. Saya naik balik apa semua. Saya tak cut. Bukan kamera tak rekod. Kamera kena cut. Saya dah rekod. Oh yes, itu. Memang ini lah. Ustaz, kau nak cek gate tu kan? Cik gate lalu. Ni? Gate juga. Kan nak tengok depan ni. Pakai jalan dulu. Saya tengok depan lah. Jalan tu. Ni pagar kan? Patutnya dah boleh masuk, tapi kita tak nampak tempat tu sampai kena U-turn, baru jumpa tempat masuk. Ni pun gate juga. Betul lah, depan sana lah. Sekejap. Ini pun gate. Ada 2-3 gate. Kalau ikut pesan Yusran, cari gate utama dia tu. Jadi kita nak cari gate utama dia tu, kita macam tak tahu gate mana yang utama. Boleh pusing dulu kita boleh usah. Tu lah. Lepas dulu, scout dulu. Okey. Tu. Kita jumpa gate yang pertama, tapi kita ikut flow. Gate kedua, sampai kita jumpa gate yang terakhir, gate ketiga. Rupanya yang ketiga tu lah yang utama. Osh, check Osh. Kau dah call kan? Mana dia call bang? Kau tak ada kontak langsung Kau kena beritahu, kata kita nak masuk macam mana. Kalau ya pun katalah boleh, Yusran kata boleh, kau nak masuk macam mana? Saya expect ada orang yang menyambut. Sekali rupanya tak ada. Director tanya kenapa tak minta kebenaran apa semua. Pada fahaman saya, kita nak turun gerila je lah. Pasal hari kita meeting. Cakap kita redah kan. So aku bajet kita redah je lah. So we want to shoot. We need permission for that. Memang Osh tak beritahu pun yang kita nak datang malam tu. Dan Osh pendapat best kalau pergi secara gerila dan kita tangkap magic-magic yang berlaku pada malam. Aku try and call kan. Aku turun jap. Betul kan? Siapa nak turun, kau nak kita... Tak apa, kau turun dulu. Bagi aku tengok boleh. Yusran turun dulu. Maknanya dia akan baca-baca, dia tengok sign. Sama ada kita boleh masuk atau tidak. Atau kawasan ni keras atau tidak. Sekejap. Turun. Turun, aku turun. Sebenarnya saya pun dia macam tak adalah berani sangat, tapi nak dipanggil penakut pun tidaklah. Follow Yusran lah. Ya? Aidin. Yusran dah turun. Aidin pun ikut. Tu saya ikut dengan Muaz lah. Kita cuba capture sound apa-apa yang patut lah. Kalau ada dengar apa-apa ke. Yang tinggal dalam kereta, saya dengan Boy je. Saya tak turun lah. Kalau anything happen memang bye-bye dengan ni kan. Sambil beratas ni. Kau ambil atas ni. Kau ambil ke bawah. Cukup terus pusing. Saya tengok dan nak capture Yusran daripada dalam je. Cek Yusran. Tengok Boy sikit. Cek Yusran balik. Dan saya sedar, dah tak ada. Saya pun keluar tengok. Tengok Yusran masih lagi kat situ. Alah, rasa tak sedap tu ada juga ni. Dia memang jaga. Tengok tempat ni, Osh. Ada nampak? Security ke apa? Motor ada. Pusing-pusing. Mana K ni? Mana? Perasan saya sebelah kanan saya tu set dia sangat cantik. Saya ajak Sen turun. Jadi Sen teman saya lah. Pergi ke belakang van. Saya nak tunjukkan kat dia tentang idea yang saya dapat tu. Untuk saya tangkap gambaran yang menarik sebelah kanan saya tu. Bukan dalam van tadi, dengan kau? Mana K? K. Cakap siapa? Siapa? Lampu tak nampak. Aku. Sen. Kau cakap siapa? Dia nampak clear yang saya kat situ. Dia tu jalan. Aku nak cakap dengan kau kat sana ni. Ha? Aku nak cakap dengan Sen kat sana ni. Aku dekat dalam dia tadi. Maknanya tadi saya turun dengan siapa? Bagi saya tu dia cakap dengan saya lah. Apa yang menjelma sebagai saya tu masalah dia. Panik. Kemudian saya rasa kelakar pun dia juga. Pula dah. Apa Kau cakap dengan Aku cakap dengan kau masa shot.
boy. Tolong, boy. Aku tak boleh nak record di sini, boy. Sin. Boy, apa? Siapa ada phone? Ada siapa ada? Alam, boy. Telefon saya banyak bateri, tiba-tiba mati. Kong, tak boleh on. Dia biasa benda ni dia akan kacau elektronik. Dia dah start. Dia akan kacau elektronik. Apa dia, Ustaz? Dia akan main lah benda-benda elektronik ni dulu kan. Dia datang serentak macam tu, seram tu pun datanglah tiba-tiba terus. Boy. Kau cak, kau punya bateri ke apa ke? Bising tu. Apa lampu ni? Lampu kau masih... Tiba-tiba lampu torchlight apa semua tak boleh on. Lampu kau dah padam. Phone. Aku tadi penuh lagi. Memang tak. Lampu sungun semua mati. Bang, tadi Pakai lampu. Okey. Dan tu sebelum tu pun tak ada masalah. Tiba-tiba datang malam tu bawa masalah. Tegak, kita balik. Kau? Kita dari dulu. Ya, aku pun balik. nak balik channel, kita tak boleh start lagi ni. Yusran pun bagi tahu lebih kurang macam that night is not the night lah. Lepas tu kita decide untuk belah. Nak belah tu kita tolak van ke belakang sikit. Sebab depan pagar tu gelap. Kat belakang sikit tu ada lampu jalan. Angin tiba-tiba kuat. Dia panas-panas belakang. Belakang. Slow. Slow, pelan-pelan balas. Turun lagi. Test, audio, test. Audio test, 1, 2, 3. Hidup. Lepas tu barang-barang sound pun semua dah start. Satu-satu boleh on. Masing-masing check. Oh, handphone dah ada. Okey, saya pergi check kamera. Oh, kamera dah ada. Masa menjelang ke belakang tu, rasa macam kita terkeluar sikit daripada area panas. Pop. I got lights. Semua dah start okey balik lah. Kamera yang Sin letak dekat tengah jalan on juga sendiri. Semua benda on sendiri. Okey. Dah dapat. Ada flick din. Ada flick. Okey, alright. Back to normal lah. Alhamdulillah. Boy, try boy. Okey, so. Dia kata enjin boleh start, semua dah menyala macam biasa, semua kita tak nak buang masa. Semua naik van. Kita malam ni tak cantik untuk kita tu. Okey. Memang keluar dia. Okey. Kacau lah, serius. Okey lah. Saya duduk belakang sekali dengan Aidin. Gegar tu rasa kat belakang lah. Bunyi berlapik-lapik. Berpak. 5 kali ganda besar daripada kita. Tampar belakang kita. Macam tu lah rasa dia. Macam saya ada langkah something lah kat belakang. Yusran lah, dia turun. Check. Tak ada. Belakang. Aku sempat capture tadi. Wan. Ada? Aku dapat lah. Okey lah. Alam van tu bunyi sekali lagi. Memang suka main alam. Malam tu just cuba lah capture apa ada dengan stay together dengan budak-budak kru lain semua. Kamera still on On. Okey, gerak. Kawan. Kita jauh dulu. Okey. Ke mana? Lampu gugon lah. Lampu gugon. Takut. Lampu gugon. Bateri. Tak lampu gugon. Ya, bateri apa? Tak tahu. Lepas ada satu lampu kan. Dia naik atas. Pelan-pelan dia naik. Sebelum tu pun semua pun macam yelah, uha-uha dalam van, happy ni apa semua. Lepas dah kena semua senyap je dalam van. Yusran dia terus cakap kita balik rumah dia dulu. Kita pergi balik rumah Yusran dan Yusran buat kerja dia pun semua. Decided to go another time lah. Yusran ada buat macam dia punya ritual lah. Scan ni kan. Kita ikhtiarkan dalam orang kata scan. Maksudnya kita lakarkan secara kasar layout bangunan tu. Yusran scan cara dia. Tunjuk saya dia punya layout. Macam floor plan macam tu. Saya pun tak faham macam mana dia scan tu. Dia scan, lepas tu dia buat lukisan. Yang peliknya dia tak masuk tempat tu. Tapi dia boleh lukis lebih kurang plan bangunan tu.
Itu antara kelebihan Yusran ni lah. Dia bagi tahu nak cari kat mana dia punya sarap, kat mana tempat tu menunggu. Kawasan tu daripada luar pagar. Kemungkinan di pintu main entrance, setiap tangga yang ada, ya, itu macam hotspot lah. Tak tahu sebab apa. Maksudnya saya kena masuk dalam lagi, dalam pagar. Kita nak proceed, curious, nak jalan juga. Lebih kurang pada nak membongkar misteri ni jugalah kan. Saya dengan Sin ni lebih berkobar-kobar nak habiskan pencarian. Second night kita pergi tu, mostly kita datang dengan big scale lah. Sebab kita memang nak shoot sikit tempat tu kan. Waktu turun tu ada Khalid sekali, kira Yusran punya assistant lah. Memang kita dah tahu tempat tu gelap semua, kita buat setup yang besar sikit lah. Kita bawa lampu yang besar, jadi terang tempat tu. Sekarang kita buka building yang diperkatakan. Lepas tu kita tengah light up the whole area pasal tempat dia gelap. Kita dah pasang balloon dan sekarang ni tengah set up light kat tempat-tempat gelap supaya kalau siapa-siapa terhilang ke apa ke, kita boleh nampak. Kat sini. Ini last. Kita cuma peringatan lah saja. Apa pun yang berlaku, kena satu. Tu Yusran dah pesan. Kita boleh kumpul kat sini. That's why kita pasang balon kat atas ni. Apa-apa kawasan ni terang, kita boleh cari sama kita. Nampak seorang shot dia hilang ke apa ke, just beritahu. Ini tempat berkumpul. Okay, so first, kita akan pergi ke building on this side. Kita berkumpul balik kat sini. Daripada sana kumpul kat sini dan kita move inside. Kita pergi balik kawasan dekat mana yang kita percaya lelaki tu dengan pasangan dia tu hilang. Jom, let's go. Sana dulu. Tak kunci kan? Sini. Besar tempat ni kan. Ini adalah lokasi pertama kalau kita tengok pada CCTV yang kita dah dibekalkan. Ini tempat dekat mana budak lelaki tu dengan budak perempuan tu berjumpa. Cuma tempat ni kita tak sangka punya sebelah ada lagi satu ruang. Tak tahulah sebenarnya hall ke sebab dia ada apa macam pintu yang boleh dibuka dan ditutup. Macam ni satu hall panjang, nak jadikan hall panjang tu 3 bilik pun boleh. Tutup ni, tarik je. Bila kita pergi time tu dia besar je. Make sure everyone jalan sekali. Tengah dia tinggal. Tunggu Sin. Ni lah bilik dia. Jom dia sekali, okey. Alright. Pelan-pelan. Saya cakap dia dengar bunyi. Saya dengar. Ini hallway yang budak lelaki tu keluar. Tinggal lagi saya tak tahu kenapa Yusran macam dengar benda. Ini pintu dia. Kash, kau duduk kat pintu dia. Ini pintu. Kalau tak silap pintu yang budak lelaki tu masuk, sementara budak perempuan tunggu dalam hall tadi. Okey, baik. Kau masuk. Ya. Boleh buka tak? Dia tak ada kuasa buka pintu yang kunci. Kunci ya. Sebenarnya pintu dah buka tadi. Ya. Pintu ni dah buka tadi. Okey, just kat dulu. Tadi dengar apa? Aku tak tahu, tapi bunyi something lah. Aku tak tahu bunyi apa. Bunyi ada benda yang beralih. Okey, tak apa. Tinggal nanti dulu cerita. Kita tengah tunggu pintu tu dibuka. Sebab kata Osh tadi pintu tu dah buka. Boy, dah dapat report boy. Tu dah dapat pula. Tak tahulah tadi dia cakap
Dah buka. Aku dah call lah tadi. So aku suruh dia tu Mawar buka. Dia tidur kat atas tu. Tidur kat atas pula, tak tahulah mana satu kan. Tapi kita nak tunggu pintu ni dibuka supaya kita boleh naik atas dan pergi ke bilik yang kita tengok tadi. So kita tunggu kejap lagi. Okay, kau masuk dulu lah. Lampu. Tu. Ya. San, kau nak tahu ikut kau? Cuba. Okey, San. Ini tangga ni adalah tangga yang sepatutnya lelaki tu naik dan turun. Ketika dia tinggalkan girlfriend dia juga, girlfriend ke tunang dia juga. Hall. Ingat tak video tu? Ni tempat komputer. Dalam video tu dia barang lagi biasa. Ada apa kan masa tu? Ni sofa. Masuk dalam. Kita nak pergi tempat yang tu je. Tempat yang budak berlaku benda tu lah. Tapi serius, secara logik ni, daripada atas ke bawah mungkin ambil masa beberapa saat je. Tak nak sebut lah. Kat sini lah. Tempat dia hilang kalau kat sini kat tangga. Tangga ni? Tangga. Tadi kita dah pergi building sana. So kita dah tengok. Kita akan pergi ke building ni. Bangunan utama lah. Mula sekali. Biar kau jangan masuk dulu. Okey. Pintu ni dah buka dah. Pintu ni dah memang buka, tak kunci. Kau masuk dulu, check. Kalau kata okey, once kau kata okey, baru kita masuk. Kita duduk depan tu je lalu. Kau lah kena dulu kan. Okey. Jadi apa-apa jadi kau dulu. Okey. Saya suka semangat tu. Boy, cakap yang budak lampu tu. Cakap dia orang senyap. Yelah, budak-budak yang buat lampu ni lah. Okey lah, clear. Boleh masuk. Sekejap lah. Rasanya elok jugalah kalau buka pintu. Ada lah, salah. Dia tak ya. Lampu. Amin. Riz. Siapa Riz? Bukan Riz, kunci. Ini pintu yang dia tertutup sendiri sama macam dekat sana bila turun tangga bila teratas. So pintu ni yang tertutup sendiri. Okey. So apa yang kita nak buat sekarang ialah kita macam ni nak ambil kesempatan ni tak? Kita just sembunyikan diri kita. Kita tengok pintu dia terbuka ke, tertutup ke. Boleh kan? Itu je pun kerja yang Kita tunggu je. Dia dulu.
Assalamualaikum. 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 Orang kena jawab, tak jawab. Islam ke apa ni? Siapa kau mau tahu siapa aku? Siapa kau masuk dalam ni? Siap. Siap. Siapa kau? Siapa kau masuk dalam ni? Aku suka dia. Kau kacau tempat aku. Siapa yang kacau? Mana tempat kau? Tidak lama kasih. Tak ada orang kacau aku. Siapa kacau? Siapa kacau kita? Siapa kacau? Kau nak apa dengan aku? Kau memang duduk sini? Kita duduk mana? Duduk sini, duduk mana? Aku sudah berada lama di sini daripada kamu. Kata kau duduk sini? Aku sudah berada di sini lagi lama dari kamu. Kenapa kau masuk dalam dia? Kenapa kau masuk dalam dia? Aku suka dia. Kau suka je? Sebab apa suka? Dia buat apa? Kau dah keluar belum? Kau dah keluar ni? Aku takut tengok air ni, air je. Kita nak keluar. Keluar. Kita nak keluar. Duduk situ. Duduk situ. Duduk situ. Kita tak nak keluar ni. Betul tak nak keluar ni? Tengok ni. Kau tahu ni apa? Kau tahu ni apa? Tahu ni apa? Sampai mana? Kau tak nak keluar ni? Kau tahu ni apa ni? Bismillah. Ya Allah. Pelan-pelan. Baik. Sampai. Kita nak keluar ni. Bismillah. Ya
Dekat sikit lagi ya. Dekat sikit lagi ya. Boy. Dekat sikit. Allahu Akbar. Tenang. Bismillah. Satu lagi cerita Dia macam cerita ni cerita yang individu, yang kita tak boleh nak pergi balik tempat yang terjadinya gangguan tu, kita tak boleh jumpa orang yang terkena tu. Instead of 2 cerita, kita ambil 3 cerita benar. So ada salah seorang punya cerita yang kita ambil, yang mana kita mungkin tak track back secara macam kita buat first 2 stories tadi. So kita buat secara conventional style of shooting. So kita ambil salah satu babak daripada kisah benar itu, kita represent sebagai sebuah filem pendek yang saya rasa akan Ini kertas note sebenarnya based on story yang Ila nak cerita hari ni. Kes inilah Sarah. Dia tak datang. Dia bisu. Tapi so far dia boleh dengar lah. Sarah ni dia tinggal dekat sebuah villa besar lah. Aunty uncle memang buat bisnes lah, selalu tak ada kat rumah. Pagi kejadian, aunty ada call Sarah sebenarnya. Nak inform yang aunty dan uncle tak ada kat rumah. Bila dah dapat call pada aunty, bateri phone dia low dan dia charge lah. Lepas dia nak pergi... Sudah borak macam mana? Aunty akan faham. Sebab benda tu dia orang guna bahasa isyarat je. Dia ketuk phone tu dan aunty dah tahulah yang dia dah inform benda tu. Pas aunty call, dia charge lah. Dia pergi dapur buat breakfast.
Thank you.